Okey, Assalamualaikum. Kita sambung tajuk sejarah. Okey. Tengok buku teks, muka surat 98. Okey, muka surat 98. Tajuk dia ialah alat kebesaran yang di-Pertuan Agong. Okey, ini adalah tajuk yang sebelum yang tajuk yang sebelum tu kita dah belajar lah. Okey. Yang ni ialah tajuk yang seterusnya. Alat kebesaran yang di-Pertuan Agong. Itu kita habiskan. Okey. Untuk pengetahuan kamu, dia adalah lambang kedaulatan negara, yang Agong dan Raja Permaisuri Agong mempunyai simbol keunikan tersendiri, Sebab tu dia ada alat kebesaran dia, yang berbeza, dia menunjukkan ciri-ciri yang unik, dan keunikan tersebut dapat dilihat melalui pakaian kebesaran diraja dan alat kebesaran diraja yang digunakan sewaktu istiadat pertabalan, hari ulang tahun, keputeraan rasmi, perasmian pembukaan parlimen dan istiadat tertentu. Jadi pakaian-pakaian ataupun alat kebesaran ni akan digunakan pada majlis-majlis tertentu. Maksudnya bukan setiap hari akan dipakai oleh yang di-Pertuan Agong. Cuma ada majlis-majlis tertentu saja. Jadi pakaian dan juga alat kebesaran ni khas untuk yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong je. Jadi kita tengok yang pertama ialah tengkolok diraja. Tengkolok diraja, kalau tengok dalam muka surat 98 ni, tengkolok diraja ni, tengkolok diraja berwarna hitam dan bersulamkan benang emas. Solidnya dinamakan dendam tak sudah. Solid. Cuba kita tengok dekat bawah tu tulis, tahukah anda? Solid tu bermaksud ikatan pada tengkolok. Tengkolok ni lalu letak atas kepala. Kalau orang Melayu, kita letak atas kepala. Tengkolok tu diletakkan atas kepala. Dan cara lilitan itu, ikatan dia dinamakan solid. Dan nama solid tu diberikan nama dendam tak sudah. Maksudnya dendam tak sudah ni ialah perjuangan raja-raja Melayu untuk memelihara kedaulatan negara. Maksudnya dekat sini perjuangan raja-raja Melayu tidak akan selesai. Tak ada jalan, tak ada akhirnya, tidak akan tamat. Sampai bila dalam memelihara dalam melindungi kedaulatan negara, dalam melindungi rakyat negara kita. Seterusnya ialah muka surat 99, pending diraja. Pending diraja diperbuat daripada emas, 10 mutu dan bertahtakan permata delima. Semua ni original semuanya menggunakan emas dan sebagainya. Pending dijadikan hiasan pada tali pinggang ataupun bengkung. Tali pinggang. Jadi dipakai dekat tali pinggang. Mesti ada yang cakap, cikgu dia macam WWE apa benda semua. Ini lagi awal pada tu ada. Jadi seterusnya ialah muskat. Muskat ialah pakaian rasmi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Muskat diperbuat daripada benang bulu berwarna hitam. Dia halus kain dia, dan disulami dengan benang emas. Jadi kiranya memang baju yang sedap dipakai. Dan sulam dia pun memang menggunakan benang yang mahal lah. Yang terbaik. Seterusnya ialah kalung diraja. Kalung diraja ni diperbuat daripada emas putih bertatahkan permata berlian.
kalung ini dipakai oleh Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Okey. Ini adalah kalung diraja. Okey. Ni dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Maksudnya isteri kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey. Yang bawah ni ialah pemeles. Okey. Iaitu gandik diraja. Okey. Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong memakai gandik diraja sewaktu istiadat pertabalan dan istiadat kebesaran diraja. Gandik diraja diperbuat daripada emas putih dan bertatahkan permata berlian. Jadi itu adalah gandik diraja. Okey. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok alat kebesaran diraja, muka surat 100. Keris panjang diraja. Okey, ada keris panjang diraja. Okey. Ni keris ni, okey, mata keris ni ditempa dengan besi wajar yang diambil daripada 9 buah negeri Melayu yang raja. Maksudnya bahan untuk membuat keris ni, itu bahan besi yang dibuat untuk membuat keris ni diambil daripada campuran daripada besi daripada 9 buah negeri Melayu yang ada raja. Okey. Dan hulu ni maksudnya pemegang, okey, hinggalah ke sarung ni. Okey, sarungnya disaluti oleh emas. Okey. Cogan alam diperbuat daripada perak, okey, di sekeliling bulatan, okey, ke atas tu okey terapatnya lambang 11 di sekeliling bulatan terdapat lambang 11 buah negeri Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Dekat sini, okey, ini adalah cogan alam dan bawah ini adalah cogan agama. Okey, pada kempasan cogan agama ni okey tidak boleh diletak pada tempat dah. Okey, sama semua ni. Okey, cogan agama ni diperbuat daripada perak dan berhulukan berhulu besar. Okey. Ayat-ayat suci Al-Quran diterapkan pada batang dan hulu. Ada ukiran ayat Al-Quran. Kalau tak silap cikgu, okey, antara kedua-dua ni, cogan alam ataupun cogan agama ni, okey, salah satunya okey ada diletakkan di dalam Dewan Rakyat dekat Parlimen, okey, sewaktu Parlimen bersidang. Okey, kita tengok 101 cokma. Okey, cokma ni diperbuat daripada perak yang mempunyai kubah di hulunya. Okey, dia macam untuk kubah masjid. Okey. Cokma ni kalau ikutkan masa dulu merupakan alat perang. Okey. Tapi sekarang dijadikan sebagai alat kebesaran diraja. Dan seterusnya ialah payung ubur-ubur kuning dan tombak berambu. Pada puncak payung ubur-ubur kuning, okey, diletakkan anak bulan dan bintang berwarna kuning raja. Okey, anak bulan maksudnya mewakili Islam. Okey. Bintang tu mewakili 14 buah negeri. Okey, dan kuning tu mewakili maksudnya mewakili hak istimewa, hak kedaulatan kuning maksudnya ialah kekuasaan institusi diraja. Yep. Tombak berambu mempunyai mata berlok 3. Okey. Okey, kita tengok pedang, keris panjang dan sunang diraja. Okey, ketiga-tiga alat ini merupakan senjata Melayu lama. Okey, ni memang ni okey. Keris panjang dan sunang diraja disaluti dengan perak dan berukir pada hulu dan sarangnya. Okey. Ini adalah antara okey senjata Melayu lama yang masih ditinggalkan. Jadi kita harus berbangga dengan pakaian kebesaran diraja dan alat kebesaran yang alat kebesaran semua ni melambangkan keagungan institusi yang di-Pertuan Agong. Okey. Jadi untuk pengetahuan kamu, okey, ini adalah antara alat kebesaran yang
sentiasa dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Permaisuri Agong pada majlis-majlis tertentu. Maksudnya bukan mereka tidak akan pakai semasa setiap hari terpaksa pakai pakaian tersebut. Mereka akan pakai pada majlis-majlis yang tertentu sahaja. Mungkin faham yang tu lah. Yang tu. Yang ni cikgu akan bagi kerja dekat kamu. Seterusnya. Daulat Tuanku, muka surat 102. Kalau kita tengok seramai 16 orang yang di-Pertuan Agong telah dipilih secara bergilir sebagai ketua utama negara sejak negara kita mencapai kemerdekaan. Jadi bersemayamlah baginda di atas tahta kerajaan berjaya membawa kestabilan dalam negara kita hingga kini. Jadi kita tengok ada 16. Sampai sekarang ni adalah yang 16 tu adalah yang di-Pertuan Agong yang terkini, yang sekarang. Yang nombor 1 ni adalah yang di-Pertuan Agong yang pertama yang dalam duit gambarnya masih lagi diletakkan dalam duit kertas kita. Dalam duit kertas kita. Dan itu adalah yang Agong semasa kita mula-mula mencapai kemerdekaan. Jadi kita tengok masa time tu dah ada seorang raja, untuk pengetahuan kamu, seorang yang memegang jawatan yang di-Pertuan Agong ni adalah daripada negeri-negeri yang mempunyai raja. Ada berapa negeri yang mempunyai raja? Ada 9 dalam Malaysia. Daripada 14 buah negeri, hanya ada 9 saja yang ada raja. Yang lain tiada raja. Jadi 9 buah negeri ini, daripada 9 buah negeri ini, semua sultannya ada peluang untuk menjadi yang di-Pertuan Agong. Dan tempoh jawatan yang di-Pertuan Agong itu selama 5 tahun. Jadi kamu kena faham. Jadi akan adanya sistem penggiliran. Dia bergilir ikut 5 tahun sekali. Mula-mula negeri ni habis cukup satu tempoh 5 tahun, pergi kat negeri ni pula ikut undian secara rahsia yang dibuat oleh majlis raja-raja. Kalau ikutkan yang pertama, daripada kita tengok daripada Negeri Sembilan, almarhum Tuanku Abdul Rahman ini almarhum Tuanku Muhammad. Ini tahun kita tengok Ogos 1957 hingga April 1960. Kamu tengok tahun dia cukup 5 tahun ke tidak? 1957 ke 58, 59, 60. 3 tahun je kan? Tak cukup 5 tahun. Jadi dia tak cukup 5 tahun. Mungkin masa time tu kita tak tahu apa yang jadi. Sama ada yang di-Pertuan Agong masa time tu meninggal ke, ataupun dia telah meletakkan jawatan. Biasanya selalunya disebabkan oleh atas faktor kemangkatan. Mangkat tu meninggal lah. Mangkat selalunya menyebabkan yang di-Pertuan Agong tu terpaksa meletakkan jawatan dan digantikan dengan sultan yang di-Pertuan Agong yang baru daripada negeri yang lain. Yang pertama daripada Negeri Sembilan. Yang kedua, tengok almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Ibni almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Dia daripada April hingga September 1960. Maksudnya ni lagi sekejap. Daripada bulan April, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Lebih kurang 5 bulan macam tu.
Jadi dia memegang tampuk pemerintahan, menjadi Yang di-Pertuan Agong hanya selama 5 bulan macam tu. Mungkin ada faktor kesihatan, kita pun tak tahu. Okey. Kalau tidak mereka mesti akan memegang jawatan tersebut selama 5 tahun. Okey. Okey. Jadi mesti ada sebab dia. Okey. Okey, yang ketiga ialah almarhum Tuanku Said Putra Al-Hajj Ibni almarhum Said Hassan Jamalullail September 1960 hingga September 1965 daripada Perlis. Okey, daripada Perlis. Okey. Kalau kita perasan dekat sini, okey, yang daripada Perlis ni, okey, kalau kita perasan dekat sini yang daripada Perlis, okey, memang dia cukup daripada tahun 1960 hingga 1965. Cukup 5 tahun. Okey. Okey. Yang keempat, okey, almarhum Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Okey. Pada tahun September 1965 hingga September 1970. Cukup tu 65 66 5 6 7 6 6 7 8 9 70. Cukup lah 5 tahun. Okey. Tu Terengganu. Okey, kita tengok yang kelima pula. Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni almarhum Sultan Badli Shah. Okey. September 1970 hingga September 1975. Okey, ni daripada negeri Kedah. Okey. Yang keenam, kita tengok almarhum Sultan Yahya Petra Ibni almarhum Sultan Ibrahim. Okey. Ni September 1975 hingga 1979. Okey. Daripada Kelantan. Okey. 75 sampai 79 tak cukup. Okey. Tak cukup masa dia. Okey. Okey. Tapi lepas tu digantikan dengan Yang di-Pertuan Agong, okey, daripada negeri Pahang pula. Okey. Itu almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni almarhum Sultan Abu Bakar Riyatuddin Riyatuddin Al-Muazzam Shah. Okey. Okey. Ni daripada tahun 79 hingga 84. Okey, daripada Pahang. Okey. Beliau adalah ayah kepada Yang di-Pertuan Agong kita yang sekarang. Okey. Dan tahun lepas, kalau tak silap cikgu, okey, baru saja mangkat. Okey. Dan seterusnya, nombor 8 ialah almarhum Sultan Iskandar Ibni almarhum Sultan Ismail. Okey. Daripada April 1984 hingga 89. Okey, ini daripada negeri Johor. Okey. Okey, yang ke-9, almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ibni almarhum Sultan Yusof Izzuddin Shah Ghafarullah. Okey, daripada April 1989 hingga April 1994. Okey, ni pergi Perak. Okey. Perak punya, okey. Yang di-Pertuan Agong. Okey. Daripada negeri Perak dia menjadi Yang di-Pertuan Agong. Okey. Okey, yang seterusnya okey. Jadi kita stop. Bila dah sampai yang ke-9 tu, maksudnya itu penggiliran bagi 9 buah negeri yang ada raja. Okey. Maknanya okey, bila dah habis sampai dekat negeri Perak, okey, maksudnya dia akan stop. Tapi kita tak boleh stopkan negara kita tanpa ada raja. Okey, jadi kita akan ulang balik penggiliran tu, okey.
kita akan rotate balik, okey, penggiliran tu, okey, dan kita kembali semula dengan negeri 9 ikut macam penggiliran yang pertama. Okey, penggiliran yang pertama iaitu negeri 9. Okey. Jadi pergi dekat kalau ikut nombor 10 tu, okey, nombor 10 tu adalah negeri 9 sama macam yang dekat nombor 1 negeri 9 juga. Okey. Jadi almarhum Tuanku Jaafar ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman. Okey. Daripada April 1994 hingga April 1999. Negeri 9. Okey. Kalau yang ke-11, okey, almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj ibni almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Hajj. Okey. Ni daripada Selangor. Okey. Tahun 99 hingga November 2001. Okey. Ni kalau tak silap Sultan Selangor 99. Yes, masa time tu kalau tak silap cikgu, Sultan Selangor meninggal rasanya. Okey. Okey, seterusnya ialah yang ke-12. Okey, kembali. Okey, Perlis balik. Okey. Tengok balik, okey. Negeri 9 Selangor, Perlis sama je macam yang susunan nombor 3, 1, 2, 3 sampai 9 tu sama je susunan daripada 10 sampai habis nanti. Okey. Jadi nombor 12, okey, Tuanku Said Sirajuddin ibni almarhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail. Okey, Disember 2001 sampai Disember 2006. Okey, ini Perlis. Dan seterusnya, okey, daripada Terengganu, okey, masa time ni, okey, dia lah yang di Pertuan Agong yang paling muda sekali, okey. Daripada Terengganu, okey, Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin ibni almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah. Okey, okey, daripada Terengganu. Dan yang ke-14 ialah almarhum Al-Muqtasimu Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Hajj Abdul Halim Muazzam Shah. Okey, ibni almarhum Sultan Badli Shah. Okey, ini pun daripada Kedah juga. Okey. Dan yang ke-15, okey, Sultan Muhammad V. V maksudnya yang kelima lah. Sultan Muhammad yang kelima daripada negeri Kelantan. Dan ke-16 ialah Sultan daripada Pahang. Dia pegang jawatan, telah ditambahkan menjadi Yang Pertuan Agong untuk sekarang. Okey. Sultan Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah mulai Januari 2019. Okey, ini baru negeri Pahang. Jadi maknanya kalau lepas, okey, cukup saja lepas yang di Pertuan Agong kita yang sekarang ni cukup saja tempoh 5 tahun, okey, dia akan bagi peluang kepada Sultan negeri yang seterusnya. Okey, kalau lepas Pahang, okey, kalau kita tengok yang lama-lama ni, okey, lepas negeri Pahang adalah Johor. Jadi maknanya kita dah tahu dah. Okey, lepas okey, yang Pertuan Agong kita sekarang ni letak jawatan cukup 5 tahun dia memerintah, okey. Maknanya Sultan Johor pula yang akan menjadi yang di Pertuan Agong. Okey. Jadi kalau kamu perasan, okey, adanya persamaan dalam nama-nama yang ada dekat sini. Okey. Contohnya, okey, kalau kamu perasan, okey, kita tengok nama-nama dekat setiap negeri-negeri ni. Okey. Okey, kalau nombor 1, Negeri 9. Negeri 9, okey. Negeri 9 dengan Negeri 9 yang kali ke-10. Okey. Okey, 2 kali je kat situ. Nombor 1 dengan 10. Cuba tengok. Okey, nombor 1 tu nama, okey, nama yang di Pertuan Agong yang pertama iaitu almarhum Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad. Okey. Nama dia. Jadi maksudnya almarhum ni maksudnya selalu orang yang dah meninggal. Okey.
Ramai murid yang bertanya pada cikgu, "Okey, cikgu kenapa nama Sultan ni terlampau panjang?" Okey. Okey, untuk pengetahuan kamu, okey, macam almarhum tu maksudnya orang yang dah meninggal. Okey. Kalau Ibni tu maksudnya bin. Okey, kita bin. Okey. Bagi orang Islam kita menggunakan bin. Tapi bagi nama-nama apa ni bahasa diraja, okey, dipanggil Ibni. Okey. Jadi dan nama mereka tu Sultan tu itu adalah gelaran mereka lah. Okey. Okey. Jadi kalau kita tengok Sultan yang pertama, almarhum Tuanku Abdul Rahman. Sorry. Okey, almarhum Tuanku Abdul Rahman, Ibni almarhum Tuanku Muhammad. Okey. Jadi kalau kita tengok dengan kita bandingkan dengan nombor 10. Okey. Kita bandingkan dengan nombor 10, almarhum Tuanku Jaafar, Ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman. Okey. Apakah persamaan yang terdapat antara nombor 1 dengan nombor 10? Okey. Apa persamaan yang dapat? Okey. Okey. Nama dia tak sama. Okey. Tapi kita tengok yang dekat nombor 10 tu, okey, Ibni. Dia berbinkan, okey, almarhum Tuanku Abdul Rahman. Berbinkan ni. Yang di-Pertuan Agong yang pertama almarhum Tuanku Abdul Rahman. Okey. Jadi maksudnya ini adalah yang nombor 10 ni merupakan anak kepada yang di-Pertuan Agong kita yang pertama. Okey. Ni faham? Okey. Okey. Yang kita tengok juga yang kedua. Okey. Almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah, Ibni almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Okey. Kita tengok Selangor. Mana Selangor? Selangor kat nombor 11. Okey. Nombor 2 dengan nombor 11. Okey. Kita nampak kat sini. Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Al-Hajj banyak orang tak faham. Al-Hajj. Cikgu Al-Hajj tu maksudnya apa? Al-Hajj tu lebih kepada orang yang pergi haji sebenarnya dalam bahasa Arab. Okey. Okey. Ibni almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Hajj. Okey. Dia nampak tak persamaan kat sini? Dia Ibni. Ibni tu berbinkan nama ayah dia. Nama ayah dia sama dekat sini. Nombor 2. Okey. Sultan Hishamuddin Alam Shah. Okey. Nampak? Dia punya yang Pertuan Agong yang ke-11 ni, okey, Ibni almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah. Okey, jadi bersama dengan nama yang Pertuan Agong yang kedua, okey, almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah. Okey, jadi maksudnya nombor 11 ni merupakan anak kepada yang Pertuan Agong yang kedua. Okey, cuba kita tengok yang ketiga pula, okey. Okey, yang ketiga Agong yang Pertuan Agong yang ketiga almarhum Tuanku Said Putra Al-Hajj Ibni almarhum Said Hasan Jamalullah. Okey. Okey. Nombor 3 daripada Perlis. Jadi kita cari Perlis. Perlis nombor 12. Okey. Jadi kita nak tengok kat situ Jamalullah Tuan Said Putra Jamalullah. Okey. Jadi maksudnya kat sini okey. Almarhum Tuanku Said Putra. Okey. Okey. Jadi kita tengok kat sini apakah persamaan ni ada? Persamaan yang sama ialah dia ada nama Jamalullah kat situ. Okey. Ini mungkin sama ada tengok nama ayah dia, okey. Nama ayah bagi yang di-Pertuan Agong yang ketiga tu almarhum Said Hasan Jamalullah. Tapi yang nombor 12, okey, nama ayah yang Pertuan Agong almarhum Tuanku Said Putra. Okey, Jamalullah. Okey. Jadi mungkin mereka daripada datang daripada keluarga yang sama, mungkin keluarga apa ni, mungkin cakap okey,
ayahnya adik-beradik. Okey. Ayahnya adik-beradik. Ayah mereka adalah adik-beradik, okey, ataupun mereka adalah sepupu. Jadi menunjukkan adanya hubungan kekeluargaan tu melalui nama. Okey. Kalau misalnya kalau kita dapat tengok kalau kaum Cina, okey, kita boleh tengok uh, keluarga kalau yang bernama Lee, okey, semua yang apa ni, yang ada yang lebih kurang nama yang ada nama ni nama panggilan keluarga dia Lee, okey, maksudnya semua tu ada kebanyakannya itu adalah keluarga keluarga mereka lah. Okey. Sama juga macam yang ni. Okey. Jadi kalau selalunya raja-raja ni dia akan ikut nama-nama macam ni lah. Okey. Jadi maksudnya mereka ni ada hubungan. Okey. Kalau misalnya okey ada murid yang bertanya dekat cikgu juga, okey. Cikgu, kalau lah okey seorang raja tu, okey, yang Tuan Agong tu dia tak ada anak lelaki. Dia hanya ada anak perempuan. Okey. Lepas tu anak perempuan dia okey berkahwin dengan orang-orang biasa, okey. Boleh tak jadi apa ni? Yang apa ni? Menantu dia boleh tak jadi Tuan Agong? Dia kena daripada kerabat deraja. Kau tak silap cikgu. Okey. Okey. Dan kalau situasi di mana tak ada anak lelaki, okey. Kalau yang Agong tu, okey, dia telah mangkat, okey, ataupun dia meletakkan jawatan, okey. Dan dia tak ada anak lelaki untuk untuk memegang jawatan, okey. Dia boleh serahkan kepada adik-beradik dia yang lelaki. Kalau tak ada juga adik-beradik lelaki, boleh serahkan kepada okey. Yang memegang jawatan itu ialah daripada sepupu-sepupu lelaki dia. Okey, mesti adanya. Okey. Okey, kita tengok yang keempat. Okey, nombor 4 daripada Terengganu dengan nombor 13. Terengganu juga. Okey. Almarhum Sultan Ismail Nasiruddin Shah. Okey. Ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Okey. Kita tengok Okey. Dengan nombor 13 Al-Watiku Billah. Ini nama depan tu adalah nama apa ni gelaran dia ya. Okey. Okey, Al-Watiku Billah Sultan. Okey, nama betul dia ialah Mizan, okey. Nama dia ialah Sultan Mizan Zainal Abidin. Okey, depan tu adalah gelaran dia. Okey. Jadi kita tengok persamaan antara nombor 4 dengan 13. Okey, kalau nombor 13 Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah. Okey. Jadi apakah persamaan yang ada antara nombor 4 dengan nombor 13? Ada yang sama tak? Okey. Adakah nombor 13 tu merupakan anak kepada yang nombor 4? Okey. Kalau dia yang Tuan Agong yang ke-13 anak kepada yang Tuan Agong yang ke-4, mesti dia di belakang nama Ibni tu mesti nama tulis Sultan Ismail Nasiruddin, almarhum Sultan Nasiruddin. Okey, tapi belakang nama sultan yang di Tuan Agong yang ke-13 ni belakang nama dia ialah Ibni almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah. Jadi dekat sini, okey, kita dapat tahu, okey, dekat sini, okey, dia ambil daripada mereka ni adalah daripada keluarga ataupun adik-beradik kerabat raja yang sama. Okey. Kalau kamu perasan, nombor 4, almarhum Sultan Ismail Nasiruddin Shah. Okey. Jadi Shah kat situ Okey. Dan kalau yang di Pertuan Agong yang ke-13, okey, nama ayah dia almarhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah.
Okey. Dia mesti ada berkaitan. Okey. Mungkin adik-beradik, ayahnya adalah adik-beradik, okey, ataupun mereka ni adalah sepupu, okey, macam tu, dan sebagainya. Okey. So, jadi ada berkaitan, okey. Dan kamu kena faham bahawa bukan untuk memberikan tahta tu kepada orang-orang biasa sahaja bukan senang. Okey. Okey, yang seterusnya, okey, yang kelima kita tengok nombor 5 Kedah. Kedah ada kan? Okey, Kedah 5 dengan 14. Okey, ni yang paling unik sekali, okey, dalam negara kita, dalam sejarah negara ini adalah yang paling unik sekali. Tengok nama dia almarhum. Okey, nombor 5 almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni almarhum Sultan Badli Shah. Okey. Ni masa tahun 70 sampai 75. Dan yang ni pula 14. Okey. Almarhum Al-Muqtasimu Billah Muhibbuddin. Okey. Tuanku. Itu adalah gelaran dia kat depan tu. Al-Hajj. Okey. Itu adalah dia punya gelaran. Tapi nama betul dia adalah Abdul Halim Muazzam Shah Ibni almarhum Sultan Badli Shah. Okey, jadi apakah persamaan antara 5, okey, yang Bintang Agung yang kelima dengan yang Bintang Agung yang ke-14? Okey, persamaannya ialah dia merupakan orang yang sama. Cek balik tengok. Okey. Cek balik nama, okey. Namanya sama. Okey. Nama yang sama juga. Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni almarhum Sultan Badli Shah. Okey. Dan yang ke-14 almarhum Al-Muqtasimu Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Hajj Abdul Halim Muazzam Shah Ibni almarhum Sultan Badli Shah. Okey. Ini yang yang Bintang Agung yang okey, Sultan, kalau kamu tengok soalan kat bawah ni, cepat jawab. Nyatakan sultan yang dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong sebanyak 2 kali. Okey. Jadi jawapan dia adalah daripada negeri Kedah. Okey. Daripada negeri Kedah. Kedah yang mempunyai peluang 2 kali memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong. Okey, iaitu Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Okey. Masa zaman muda ni adalah nombor 5 ni pada zaman dia muda. Okey. Yang pada yang nombor 14 ni bila dia dah tua. Okey. Tapi dia masih lagi boleh melaksanakan tugas. Dan kalau tak silap cikgu, dia meninggal tahun 2019 kalau tak silap cikgu. Okey. Jadi kita tengok pula nombor 7. Okey, nombor 7 Pahang dengan kita punya ni yang sekarang punya. Okey, nombor 7 dengan Pahang yang sekarang. Pahang sekarang maksudnya kita punya yang Bintang Agung kita yang sekarang lah. Okey. Almarhum Sultan Ahmad Shah. Nombor 7 tu almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Okey. Yang ni pula, okey, yang nombor 16 yang Bintang Agung kita sekarang ialah Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Nampak? Apa yang sama? Okey, samanya ialah nombor 16 adalah anak kepada nombor 7. Okey. Dan yang Pertuan Agong yang ke-7, okey, baru meninggal tahun lepas. Yep. Betul. Okey, seterusnya, okey, kita tengok nombor 8, okey, almarhum Sultan ni adalah Sultan Johor. Okey, Johor belum lagi ada. Yang kali kedua belum ada lagi. Okey. Sebab selepas Pahang. Okey, lepas yang Bintang Agung ke-16 habis tempoh menjalankan tugas dia selama 5 tahun, barulah okey, Sultan Johor yang ada sekarang, okey,
akan menggantikan akan menjadi Yang di-Pertuan Agong. Okey. Okey, lepas tu pula kita tengok Perak. Perak pun sama tak ada. Okey, tak ada yang ni. Yang kedua, okey. Nanti bila time dia, tiba waktu dia, dia akan ni lah. Dia merupakan anak kepada Sultan Perak merupakan anak kepada Yang di-Pertuan Agong yang ke-9. Okey. Jadi kalau perasan, untuk pengetahuan kamu ada sesuatu yang special dekat sini. Yang lain yang banyak orang tak berapa perasan sangat. Okey. Nombor 8, iaitu Sultan Johor. Yang di-Pertuan Agong daripada negeri Johor. Anaknya, anak beliau, yang dia punya ramai anak. Dia anak yang ramai, lebih kurang 5 orang macam tu, 5 ke 4 tak cikgu. Dan salah seorangnya menjadi Sultan Johor sekarang. Dan salah seorangnya menjadi Raja Permaisuri Agong kita sekarang. Maksudnya isteri kepada Yang di-Pertuan Agong kita yang ke-16. Faham tak? Jadi mereka ni ada hubungan kekeluargaan. Jadi kalau dalam Malaysia ni, kalau ikutkan, dalam Malaysia ni, antara raja-raja, semua 9 raja ni, raja-raja Melayu ni, ada lebih kurang 5 buah negeri. 5 buah negeri yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Maksudnya perkahwinan antara kerabat diraja. Contohnya Johor, ada hubungan dengan hubungan kekeluargaan dengan negeri Pahang. Sama juga dengan Perak. Perak ada hubungan kekeluargaan dengan Johor dan juga Pahang. Dalam masa yang sama, Kedah pun ada hubungan dengan Perak. Selangor pun sama juga. Ada hubungan kekeluargaan dengan Perak. Silap cikgu, itulah dia. Dan Kedah. Kedah. 1, 2, 3, 4. Oh tak ada, 5. Betul lah. Perak, Selangor, Kedah, Pahang, Johor. Itu adalah antara negeri yang ada hubungan kekeluargaan. Selalunya mereka ni akan berkahwin dengan kaum kerabat diraja daripada negeri-negeri yang lain-lain, yang berbeza. Jadi hubungan kekeluargaan diraja tu makin lama makin rapat. Kenapa mereka berkahwin dengan kerabat diraja? Jadi memudahkan urusan untuk bila mereka memegang tahta, memudahkan urusan sebab mereka asal daripada keluarga diraja. Asal daripada keluarga diraja, jadi mereka bila memegang tahta lagi senang. Tapi kalau berkahwin dengan orang biasa ni agak susah sikit. Kalau dia lelaki, memang tak boleh jadi Yang di-Pertuan Agong. Kecuali kalau Sultan tu adalah Sultan. Kalau misalnya kamu adalah seorang Yang di-Pertuan Agong. Lepas tu kamu tidak mempunyai anak lelaki tapi mempunyai anak perempuan. Jadi anak perempuan kamu berkahwin dengan anak perempuan kamu adalah seorang puteri lah. Maknanya semua anak perempuan kamu itu semuanya puteri. Tapi anak perempuan kamu berkahwin dengan orang biasa. Jadi mereka yang berkahwin dengan orang biasa ni, menantu kamu tu tak boleh naik tahta sebagai Yang di-Pertuan Agong. Sebab dia tiada darah kerabat diraja. Tetapi perbezaannya lain pula bagi kalau kamu adalah Yang di-Pertuan Agong.
dan kamu berkahwin dengan kamu adalah seorang raja, okey, ataupun sultan dekat sebuah negeri. Okey, misalnya dekat Selangor. Okey, Selangor yang ada sekarang, okey. Sultan Selangor sekarang, okey, kan dikahwin dengan pembaca berita kan. Okey, membaca berita TV RTM masa dulu. Okey. Jadi um, sebab memandangkan dia berkahwin dengan pembaca berita RTM, okey. Jadi isterinya tu telah dinaikkan menjadi raja permaisuri bagi negeri Selangor. Okey. Tapi selagi dia masih lagi menjadi isteri kepada Sultan Selangor, okey, dan tidak berkahwin dengan orang lain, okey, tidak bercerai, okey, tidak berkahwin dengan orang lain, okey, walaupun Sultan Selangor tu telah contohnya Sultan Selangor tu telah mangkat sekalipun tapi dia tak berkahwin dengan orang lain, okey, dia masih lagi dalam dia tetap juga masih digelar sebagai kerabat raja. Okey. Okey. Jadi, tapi kalau dia dah lepas kalau dia berkahwin dengan orang lain, okey, berkahwin dengan uh, orang biasa, okey, dia akan kembali balik semula menjadi inilah uh, uh, dia tak ada tidak akan jadi tidak akan menjadi kerabat diraja bagi negeri tersebut lah. Okey. Okey, jadi uniknya okey negara kita ni, okey, sebab kita ada sistem penggiliran. Maksudnya okey, bila cukup tempoh 5 tahun kita akan bagi peluang pada negeri yang ni pula. Okey, itu yang dibuat undian secara rahsia. Okey, oleh Majlis Raja-Raja yang cikgu terangkan minggu lepas. Okey. Okey, cikgu terangkan, okey. Untuk pilih tu dia akan buat 9 buah negeri ni akan buat. Okey, undian secara rahsia, okey, oleh Majlis Raja-Raja. Okey. Dan kamu akan tanya pada cikgu apa pula yang terjadi dengan dengan negeri-negeri yang tiada raja. Apa yang terjadi pada negeri-negeri yang tiada raja? Okey. Negeri-negeri yang tiada raja ni akan adanya akan dilantik ketua menteri. Okey, ketua menteri, okey. Yang Tuan Agung akan melantik ketua menteri bagi setiap negeri yang tiada raja. Dan bagi negeri yang tiada raja ni, okey, ketua yang paling besarnya adalah yang di-Pertuan Agong. Okey. Jadi untuk pengetahuan kamu, okey, apa yang perlu kamu buat kali ni ialah, okey, cikgu nak, okey, kamu okay. Cikgu bagi yang ni, cikgu akan bagi kamu dalam bentuk soft copy. Jadi kamu boleh print, okey. Pastikan kamu print dan kamu lekatkan inilah dalam buku kamu elok-elok. Okey. Dan jawab. Okey, untuk alat kebesaran yang ditanggung. Tulislah tarikh hari ni hari sepatutnya kita punya ni berapa bulan? Okey, tulis je lah. Okey, hari PDPR sejarah kita hari apa? PDPR sejarah kita hari Selasa kan? Selasa ya? Cikgu tengok kejap. Okey. PDPR kita. Okey. PDPR kita kalau tak silap cikgu lah. Hari Selasa rasanya. Okey, jadi kamu buat tarikh hari Selasa, okey. Selasa. Selasa kalau tak silap cikgu lah. Kejap. Cikgu tengok. Okey. Jadual PDPR di rumah. Jadi senang. Okey. Kamu boleh buat kerja ni, okey, buat dalam buku nota, okey.
cikgu akan hantar bahan-bahan ni dalam buku dalam WhatsApp. Okey. Cikgu akan hantar dalam WhatsApp dan juga Google Classroom. Okey. Tapi kamu siapkan dalam buku nota. Nanti bila kamu jumpa cikgu, okey, kamu datang ke sekolah nanti, pastikan benda tu dah disiapkan dan kita akan terus bincangkan. Okey. Jadi senang je benda tu. Okey, jadi tak ada lambat kita selesaikan apa ni, dan kita boleh move on, okey, ke tajuk yang seterusnya. Okey. Jadi kamu kena tahulah, okey. Ni ha. Okey, jadi maknanya tajuk yang ni telah pun habis. Okey, kejap. Okey. Kalau ikutkan dalam jadual, okey, Selasa sejarah. Okey. Jadi tulislah situ. Okey. Kerja sekolah ni kamu buat pada hari Selasa. Okey. Sejarah Selasa. Okey. Berapa hari bulan? Selasa berapa hari bulan? Selasa 9 hari bulan 11. Okey, buat tajuk macam tu. Okey. Satu tajuknya ialah tentang ni ha. Alat kebesaran yang ditanggung. Okey. Dan satu lagi ialah tajuknya ialah kamu kena buat peta alih. Peta alih, okey, yang ada garis-garis anak panah tu. Okey, daulat tuanku. Okey. Maknanya kamu kena tulis, okey. Semua, okey. Senarai nama, okey, yang ditanggung ni daripada nombor 1 sampailah nombor 16. Okey, ikut aliran dia. Okey. Jadi dekat sini, okey. Cikgu akan bagi kamu kerja dalam bentuk WhatsApp pun boleh, okey. Dalam bentuk Google Classroom pun cikgu boleh bagi, okey. Dia tak perlu hantar balik pada cikgu kalau dalam sebab kamu buat dalam buku terus. Okey, terus buat dalam buku. Okey. Siapa yang ada printer kat rumah boleh print, okey. Siapa yang ada printer kat rumah boleh print, okey. Siapa yang tak ada printer kat rumah, okey, kamu kena ni lah, buat melalui, kamu kena tulis lah. Okey, tulis eloknya. Okey, cikgu tunjukkan sikit beberapa contoh ni ya. Cara nak buat kalau peta. Okey. Peta alih. Peta alih. Okey. Ini adalah contoh cara nak buat peta alih. Okey, peta alih bagi tajuk daulat tuanku. Okey. So kita ambil, okey, daulat tuanku. Okey. Mana pen cikgu ni? Okey. Daulat tuanku. Ini pen apa ni? Okey. Pastikan kalau kamu nak guna ikut kreativiti kamu. Okey, macam yang selalu cikgu beritahu. Okey. Itu adalah kreativiti kamu sendiri. Okey. Okey, jadi kamu boleh buat peta minda. Okey. Untuk yang daulat tuanku tu, okey. Cikgu sarankan kamu buat cara macam ni. Okey, buat peta alih lah, senang. Peta alih. Daulat tuanku. Okey. Okey, daulat tuanku. Okey. Ni daulat tuanku. Okey. Okey. Jadi kamu buat peta alih. Okey, tahu peta alih macam mana kan? Okey. Jadi kamu boleh buatlah kamu punya bentuk kamu ni. Okey. Okey, dalam tu kamu tulis apa nama yang bertanggung yang pertama. Okey. Yang kedua sampailah ke 16. Okey. Okey. Jadi tulis. Okey, ni yang pertama. Okey. Okey, nombor 1. Okey.
boleh terus dekat nombor 2 pula. Okey, buat jadikan dia ikut kamu nak buat macam mana. Ikut bentuk kreativiti kamu. Okey. Okey, lipat buat sampai dia jadi 16. Cukup dia ada 16. Tak muat dekat dalam buku, dalam satu muka surat. Buat sambung dekat muka surat sebelah pula. Okey. Okey. Buat macam ni. Okey. Ini adalah contoh peta alih. Okey. Oh, nampak? Okey, cikgu. Okey, okey. Jadi kamu boleh buat untuk peta alih ni buat sampai 16. Okey. Jadi dalam ni okey, tuliskan. Okey. Nombor 1, nombor 2. Okey, kamu kena type. Kena tulis lah. Nombor 1, okey. Apa nama sultan yang Pertuan Agong yang nombor 1 apa dia? Satu tu lah yang Pertuan Agong yang selalu kita tengok dalam duit kertas kita, duit ringgit Malaysia. Okey. Tulis lah nombor 1 siapa dia. Okey. Tulis nombor 1, nombor 2, 3, 4, 5. Okey. Terangkan macam tu. Okey. Buat sampai yang terakhir sekali 16. Okey. Jadi kiranya kat sini ada 2 tugasan cikgu bagi. Okey. Satu tugasan, okey, kamu kena yang cikgu akan bagi lembaran kerja nanti. Okey, cikgu akan sediakan dengan lembaran kerja. Okey. Satu lagi, yang ni kamu buat peta minda kamu. Okey. Jadi bila kita dah selesai sampai ke bahagian apa ni, daulat tuanku ni, maksudnya kita dah habis. Okey, semua tajuk dalam kita dah habis dah tajuk institusi negara. Okey. Jadi kita kena faham ya. Okey. Kenapa kita perlu berbangga dengan institusi yang di Pertuan Agong ni? Okey, kerana mereka ni adalah pelindung. Okey, yang menjadi payung. Okey, payung tu maksudnya payung. Okey, payung tu adalah pelindung. Okey, kalau kamu ada payung, okey. Jadi bila kamu tengok adik-beradik kamu basah, okey, di tengah-tengah jalan, okey. Mereka akan datang kamu. Jadi kamu adalah memayungi, maksudnya kamu adalah pelindung. Sama juga dengan yang Pertuan Agong. Okey, dia memayungi semua rakyat dalam Malaysia. Okey, bukan dalam negeri sahaja, tapi dalam Malaysia. Jadi yang di Pertuan Agong punya tugas tu sangat-sangat besar, lebih besar jawatan dia daripada Perdana Menteri. Ya, dia akan menjaga negara dengan adil dan sama. Sebab tu kita kena pertahankan institusi raja ni. Okey.
Sebab apa-apa jadi pun, okey, semuanya atas arahan Yang di-Pertuan Agong. Okey. Jadi, menghargai institusi, tengok ada budak ni cakap, okey, muka surat 107. Okey, dari segi diri kita kena menghargai institusi Yang di-Pertuan Agong. Ialah salah satu cara kita menjadi warga negara yang bertanggungjawab kepada negara. Okey, kalau dari segi masyarakat, okey, kita kena memberi taat setia terhadap Yang di-Pertuan Agong, dapat mengeratkan, okey. Kalau kita memberikan taat setia terhadap Yang di-Pertuan Agong, kita dapat mengeratkan hubungan masyarakat pelbagai kaum. Betul lah dia kata. Okey. Kalau kita, okey, setia pada Yang di-Pertuan Agong, okey, satu Yang di-Pertuan Agong saja, okey, kita setia pada satu ketua, okey, maksudnya, okey, semua kaum dalam negara kita, okey, yang pelbagai kaum ni, okey, setia pada, okey, taat setia pada Yang di-Pertuan Agong, okey, seorang, okey, maksudnya negara tu tidak akan berlakunya keadaan kucar kacir ataupun tidak berlakunya kekecohan, okey, tidak akan berlakunya pergaduhan. Sebab kita ada kita mengikut arahan seorang ketua, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Okey. Negara menjadi lebih kukuh dan stabil apabila masyarakat mengamalkan sikap bersatu padu. Okey. Hasilnya daripada bila semua tu berlaku, okey, dia akan bagi kesan kepada negara. Okey. Negara yang aman damai ni akhirnya, okey, masyarakat yang bersatu padu ni akan menyebabkan negara menjadi lebih kukuh dan stabil. Okey, dan masyarakat apabila masyarakat mengamalkan sikap bersatu padu ni, perpaduan. Okey. Perpaduan menjadikan negara tu dilihat oleh negara lain sebagai negara yang terbaik. Okey. Kalau negara tu asyik berperang aja, nakkan jawatan tu, jawatan ni, okey, sekejap tu, kejap ni, okey. Orang pun tak nak berniaga dekat negara kita. Okey, negara kita akan menjadi negara yang sangat-sangat mundur dan sangat-sangat miskin di dunia. Okey. Tak beranilah orang nak berniaga kat negara kita kalau kita terlampau mempunyai banyak masalah sangat. Okey. Jadi sebab itu, okey, taat setia kepada raja, okey, dan negara ni penting sebenarnya. Okey, sebab tu kita dalam rukun negara dah tertuliskan, okey, satu, kepercayaan pada Tuhan, dua, kesetiaan kepada raja dan negara. Okey. Setia pada raja dan negara. Okey. Lepas tu barulah ada dia punya rukun negara yang lain tu. Okey. Jadi kamu kena fahamlah kenapa wujudnya rukun negara tu, supaya bila kamu baca daripada kecil sampai ke dah tua nanti kamu baca, masih lagi menyanyikan lagu negaraku, tapi kamu tak faham apa-apa maksud dia, okey, kamu menjadi seorang warga negara Malaysia yang tak ada ilmu lah. Okey. Maksudnya tak ada ilmu apa-apa. Okey, sepanjang kamu duduk di Malaysia, okey, sepanjang kamu lahir di Malaysia, sepanjang kamu menjadi warga negara Malaysia, kamu sekadar menyanyikan lagu negaraku dan membaca rukun negara tanpa memahami maksud-maksud dia. Okey. Jadi tak ada apa-apa pun yang kamu faham. Okey, kamu tak dapat nak terangkan. Okey, kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja negara, peluhuran perlembagaan. Apa tu? Okey. Kedaulatan undang-undang. Apa dia? Okey. Okey, sedangkan daripada kecil, okey, sampai dah tua nanti kita akan baca. Okey. Macam misalnya orang yang dah tua, okey. Tiap hari daripada kecil dia akan baca benda yang sama. Okey. Nyanyi lagu negaraku, negaraku, tanah tumpahnya darahku. Okey. Rakyat hidup, tapi kita tak boleh. Okey. Tapi bila kita dah tua nanti, walaupun kita hafal lagu tu, hafal saja, tapi kita tak faham apa maksud yang tersirat dalam lagu tersebut, lagu negaraku, lagu kebangsaan tu, okey, tidak menjadikan kita seorang rakyat yang cinta kepada negara kita sendiri. Okey. Jadi sama juga dengan rukun negara. Daripada kecil kita asyik baca rukun negara sampailah nanti kita dah bekerja, nanti kita dah dewasa, nanti kita akan baca rukun negara. Okey.
Tapi kalau kita tak faham apa yang dimaksudkan dalam setiap baris-baris perkataan dalam rukun negara tersebut, okey, tak akan kita tak akan menjadi rakyat yang cintakan negara kita. Malah kita akan membiarkan macam tu aja. Okey. Dan kita boleh dilihat sebagai warga negara yang tak sepatutnya berada di sini. Okey. Jadi kena faham maksud cikgu bahawa cinta akan negara maksudnya okey, kita ambil tahu dan kita setia kepada raja dan negara. Ambil tahu apa yang jadi pada negara kita. Okey. Setia kepada raja kita, okey, yang tanggung kita, okey. Raja dekat setiap negeri, okey. Kita setia, okey. Dan juga kita setia kepada negara kita. Okey. Berbalik pada cerita tadi, okey, kalau kau perasan dekat muka surat 1, okey. Tengok muka surat 1. Okey, dekat depan ni ada gambar besar kan? Okey. Dan ramai-ramai ni ada seorang yang pakai baju biru. Okey. Okey, ni. Okey, ni adalah okey, anak kepada yang di-Pertuan Agong kita yang sekarang. Okey, dia adalah pemangku Sultan Pahang. Maksud ni adalah dia daripada negara yang Pertuan Agong kita daripada negeri Pahang. Jadi Pahang apabila yang di-Pertuan Agong menjadi dilantik menjadi yang di-Pertuan Agong. Jadi negeri dia tak ada sultan. Jadi dia melantik anak dia, okey, menjadi pemangku Sultan Pahang. Okey, untuk menjaga negeri Pahang. Okey. Yang lain ni, okey, kalau kau perasan yang pakai songkok ni, okey, 1 2 3 4 ni, okey, ni hanyalah ketua menteri. Okey, mereka ni bukan berdarah ataupun bukan daripada kerabat diraja. Okey. Okey, jadi cikgu akan bagi kerja kat kamu. Okey, kamu buat. Okey, nanti boleh siapkan. Okey, dalam buku ni, buku nota. Okey, nanti bila minggu bersemuka, kamu boleh boleh hantar pada cikgu. Okey, itu je. Okey. Jangan lupa tulis tarikh hari Selasa 9 hari bulan 11 2021. Okey, sekian daripada cikgu Baidura. Terima kasih. Assalamualaikum.